Dah buka je majlis dah. Dah. Oh. Ya? Tak rasanya. Dulu kita Al-Fatihah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. الرجيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط Siratan alaihim ghairil alaihim waladhdallin. المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قالت قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-nahib Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur dapat meneruskan surah kita surah Maya ini. Ini kali ke-42 ya. Surah Maya. Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni sama-sama kita telah mendengar pun bacaan ayatnya dan terjemah oleh Ustaz Fadil Haji Asri. Baik, alhamdulillah, syukur bacaan elok. Syukurlah qari kita baik semua, alhamdulillah. Ayat ini ada kaitan dengan yang saya bentangkan 2 minggu lepas mengenai Ibrahim. Dulu tentang Ibrahim AS, bagaimana Allah menguji baginda dengan berbagai-bagai ujian. Akhirnya fa'atammahunna, semuanya beres, semua lulus. Kemudian baginda minta supaya dia jadikan dan Allah menetapkan sebagai imam. Kemudian Ibrahim minta untuk zuhudnya pula dan Allah makbulkan, alhamdulillah. Kerana semua nabi-nabi yang sampai Muhammad SAW semua ada zuhud Ibrahim AS. Alhamdulillah. Dan seterusnya sekejap kena tak jalan ya. Tak boleh. Okey, sekejap. Dia tak mau gerak. Apa tak kena. Ada
Ada tension ni pada. Okey, kita teruskan insya-Allah. Ayat ini kita ambil satu kalimah dulu. Yang pertama kita al-Yahudi. Sama Yahudi dan Nas ni ada bila namanya Yahud itu katakan dia daripada kalimah Yahuda. Yahuda ni anak-anak Ibrahim juga. Okay. Dan juga menandakan Yahud itu daripada kalimah ini. Inna hudna ilaika. Ibrahim as-salam, Nabi Musa as-salam balik pada Bukit Tusina. Depannya kami kembali taubat Taala. Inna hudna ilaika. Nasara pula jelas. Katakan daripada kalimah Ansar. Kul ansarullah, man ansar illallah, dan ansarullah dah kalimahnya. Dan dia juga menandakan pada kalimah sebuah kampung di Palestin yang ditinggal oleh yang tempat tinggal Nabi Isa. Uzair pula. Uzair ni tidak ada nama lain dalam Qurannya, situ saja. Ada dalam surah Al-Baqarah ini. Wa kallazi marra ala quratin wa yaqna ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhillah ba'da mautiha fa amatullah bi'at amin summa ba'asah. Ni kisah ni dikatakan kisah Nabi Uzair. Ada kiam mengatakan Khidir, tapi masyhurnya kisah ini Uzair, di mana dia dari sebuah kampung, di mana kampung itu telah runtuh, hancur. Dia tanya bagaimana dia bangkit semula. Allah matikan dia mi'ata amin, 100 tahun. Kemudian bila dibangunkan, dibangunkan semula, Allah akan labista. Berapa lama aku tidur? Qala labistu yawman wa ba'da yawm. Aku tidur selama satu hari satu lebih gitu. Per hari. Kisah lebih kurang sama dengan kisah Nabi dalam surah Kahfi tu kan? Surah Kahfi. Ringkas ceritanya, akhirnya tanaman apa semua itu 100 tahun masih begitu. Tak ceritalah nak cerita tentang ini. Dan menurut Ibn Katsir, Uzair adalah seorang Nabi yang diutus Allah Ta'ala di Bani Israel. Dia hidup zaman Daud dan Sulaiman, juga antara Zakaria dan Yahya. Iaitu Bani Israel tidak ada seorang pun yang menghafal Taurat, melainkan dia seorang saja. Maka dia dilantik sebagai pembawa Taurat, baca Taurat, mencatat dan akhirnya dituhankan. Al-Masih pula semua kita kenal. Banyak ayat tentang Masih ini. Di antara yang pertama surah Ali Imran ni, di mana Allah Ta'ala beritahu kepada Maryam dan Jibril bahawa suruh bergembira dengan kelahiran Isa alaihissalam daripada Maryam. Kemudian masalahnya orang Yahudi, Nasrani ini melampau sangat. Hingga menyebut atau menganggap atau mengatakanlah bahawa Nabi Isa itu anak Allah Ta'ala. Allah berfirman, ya Alkitab, la taghlu fi dinikum, yang melampau. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq, yang berkata dengan benar. Innamal Masih Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Allah beritahu Isa itu anak Maryam dan kalimahnya dan Rasulullah. Alqaha ila Maryam ruhum min. Fa aminu billahi wa rasulih. Jelas. Hanya yang Sani kata Isa anak Maryam, anak Allah, tak betul lah. Memang jelas tak betul. Allah jelaskan sini bahawa dia Rasulullah dan kalimahnya. Fa'aminu billah rasulih, beriman Allah Rasulnya. Wala taqulu salasah, dalam kalimah 3. Intahu khallakum. Itu kita ayat ni yang tengah gitu. Dan ayat lain pula menyamakan Al-Maidah. Kamlazina qalu innallaha wal masih Maryam. Allah lakukan kafar allazina qalu innallaha wal masih Maryam. Kufur, kafirlah. Orang-orang mengadakan Masih Maryam itu Allah. Dan seterusnya ayat bunyi yang sama, Maidah juga, Maidah tadi surah Maidah 12 itu berdua. Kafir allazina qalu innallaha wal masih ibn Maryam. Kufur, kafirlah orang berkata innallaha wal masih Maryam. Itu bertuhankan Masih Maryam. Ini kita ditinggaskan laju ni. Dan seterusnya masih tentang Nabi Isa. Sifat-sifatnya antaranya tukallimun nas bil bahri wa kahla. Ini إذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل إذ تخلق من الطين كيد الطير بإذنه فتنفخ فيها فتكون تقطع بإذنه. Ini semua cerita Nabi Musa, Nabi Isa salam, dia Allah beri mukjizat dia,
Baca Taurat, Injil, menjadikan burung daripada tanah, kemudian jadi menghidupkan yang mati dan sebagainya lagi. Ini mukjizat Nabi Isa AS. Kita tak terjemahnya saja nak kurangkan. Terusnya kisah Isa lagi. Di mana seolah-olah macam dialog gitu, tapi ini menggambarkan manusia yang kata gitu. Bukan Allah tak tahu. Jadi Allah kata, "Izqallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nas ittakhiduni ummi wa ilahi min dunillah." Hai Isa, kamu kan berkata ambil aku sebagai ibu ke sebagai Tuhan. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsik. Anta alamul ghuyub. Nah kata Isa alaihissalam, maksudnya Allah, kalau aku kata kamu yang tahu ya Allah Ta'ala. Peringkatnya. Kemudian, ma qultu lahum illa ma amartani bih an ya'budullah wa rabbi wa rabbakum. Aku tak kata yang lain. Maka aku beritahu bahawa apa yang Allah perintahkan kepada aku itu sembah Allah dan Tuhan kamu. Ini semua dalil tentang Isa bukan anak Allah, Isa bukan Tuhan. Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Agama semua adalah agama Islam. Semua agama daripada Adam AS hingga Muhammad SAW semuanya buat akidah yang satu. Apa dia? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dan tidak kami utuskan sebelum kamu min rasul semuanya, melainkan semuanya berkata la ilaha illa ana fa'budun. Dan Tuhan akan aku, sembahlah aku. Maknanya semua nabi-nabi min qablika, maknanya daripada Nabi Isa sampai Adam salam semuanya bawa akidah yang sama, iaitu la ilaha illa ana fa'budun. Atau kalimah lain la ilaha illallah. Itu ya. Dan Ibrahim bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Dia Muslim. Wa ma kan Ibrahim Yahudi wala Nasraniin walakin kana hanifan muslima wa ma kana musyrikin. Jelas. Lagi Imran, Allah jelaskan Ibrahim bukan Yahudian, bukan Nasranian, bukan Nasrani, tapi dia hanifan musliman dan dia bukan bermusyrik. Sebab dia Isa kah, Nabi Yahuza kah, sampai semua daripada Ibrahim salam. Dan Ibrahim menyembah Allah yang satu. Semua akidah sama daripada Adam sampai Muhammad SAW. Yang bezanya hanyalah syariat. Beza mengikut keadaan. Dan semua agama Nabi dituliskan dalam Islam. Wasa biha Ibrahim al-bani wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini mungkin kita baca lah. Bahawa Nabi Ibrahim diwasiatkan Ibrahim dan anak-anaknya Yaqub, wahai anak-anakku, sunat Allah Ta'ala. Apa dia akhirnya? Fala tamutunna illa wa antum muslimun, yang kau mati melainkan muslim. Maknanya semua nabi-nabi Ibrahim, Yaqub, Nabi semuanya adalah Islam. Dan seterusnya kuntum syuhada idza hadara Yaqub al-maut. Ingat tak? Tak ingat lah, maksudnya kita lagi sejarah ni. Ingat betul kan Yaqub hampir nak mati, hampir nak wafat. Iz qala banihi ma ta'budun ba'di. Dia berkata anak-anak dia, apa nak sembah lepas aku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, Ismail, Isa wa Yaqub. Istilah wahidah. Wa nahnu lahu muslimun. Yang berkatakan menyembah Tuhanmu, Tuhan bapa kamu Ibrahim, Ismail, Isa. Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun. Islam. Tidak Yahudi, tidak Nasrani, melainkan Muslim belaka. Dan seterusnya satu ayat lain berkaitan dengan juga qalu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim Ismail Isa wa Yaqub wal asbat wa ma uta Musa wa Isa wa ma uta nabiyyun min rabbihim lalu kan nahnu muslimun. Jelasnya semua nabi-nabi beriman dengan Allah Taala dan semua kita beriman semua nabi-nabi. Masuk ke dalam mereka dan la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tak beza pun. Ini macam-macam kan, kalau ya ada agama yang Musa tolak nabi lain, ada macam Musa tolak nabi lain, ada tolak sebagainya. Tidak, kita bersama semua nabi-nabi daripada Muhammad SAW hingga Adam SAW. Cuma syariat ikut Muhammad SAW. Akidah sama. Tak betul sangatlah agama baru yang buat oleh
Ibu Yati tu, yang gila-gila tu, yang kata macam-macam ni. Kata putusan-putusan ni tu memang ngarutnya. Tengok sini yang kita ulang 2 minggu lepas. Ibrahim AS ada 2 anak, tambah ini, yang hijau tu. Ishak dapat anak nama Yaqub. Yaqub ada anak isteri 4 orang saja ni. Anak 12 orang. Di antaranya Nabi Yusuf tengah tu, Yamin, Yahuda. Yahuda ni dikatakan Yahudi. Anak dia lah Yahudi ni. Yahudi bukan namanya. Disebab pada nama bukan pada agama Islam. Haikatnya gitu. Bawah terus pada Isa AS. Nasrani. Bukan agamanya. Tempatnya Nasara tu. Bukan agama. Ada nama Yahudi. Ada Nasrani nama-nama itu. Ini sebab pada bangsa, pada tempat. Akhirnya semuanya Muslimun. Wa nahnu Muslimun. Nabi Muhammad bukan nama Muhammad dan sebagainya. Islam. Itu ya. Ringkas lagi. Tinggalkan. Ini kayaknya sesat. Ini kita sesat sikit. Ini mula-mula ayat pertama tu. Seringkas saja. Maqul Yahud, Uzair bin Allah. Maqul Nasara, Al-Masih bin Allah. Zalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl. Qatamullah anna yafakun. Ini dah baca tadi. Makna dia sekali bahawa Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Nasara mengatakan Al-Masih anak Allah. Mereka berkata nak ikut kata-kata dulu. Orang kafir zaman dulu. Orang kufur. Jadi ingat untuk kita bahawa tidak boleh ikut orang dulu kalau tak betul. Itu kalimahnya. Yahudi nak Uzair Allah. Nasrani kata Masih Allah. Kemudian Qul Yahud Nasrani nahnu adallah wa ibadallah. Lagi hebat. Tak ada kata Yahudi Uzair Allah. Masih anak Allah. Dia kata dia anak Allah dan wahibba'uh dan yang dia kasihi. Ini lewat Yahudi ni mengaku dia baik, mengaku dia hebat, anak Allah dan kekasih Allah Taala. Ini malah tempat dia sebut dia tak masuk neraka, termasuk 7 hari gitu aja. Untuk kita sendiri jangan ego diri yang semua dia kata nama apa pun bahawa kita ada kekurangan dan kelemahannya. Jangan sampai mengaku anak Allah atau Allah. Dan Tuhan sendiri. Kita hamba Allah. Nahnu abdullah. Nabi-Nabi, hamba Allah dan Rasul Allah. Hamba Allah dan Nabi Allah. Nabi Sulaiman, hamba Allah. Rasulullah. Raja. Dia berpilihan. Dia jadi Nabi. Dia Rasul. Dia Raja. Dia segala punya. Muhammad SAW, Nabi, Rasul dan hamba. Kita ringkaskan ya. Lebih tok lagi. Qalu lan nadkhul jannah illa man kana huda aw nasara. Ni mengaku dia masuk syurga. Lain tak masuk. Ni berlaku dalam masyarakat kita hari ni. Parti dia saja, NGO dia saja, kumpulan Islam lain tak masuk. Yang gitu bahaya sangat. Jangan egois, jangan sombong, jangan ananiah sampai dia terbaik segalanya, orang tak layak. Hanya kami saja. Kami. Inilah Yahudi, bahasa Yahudi. La yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum, cita mereka saja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini bukan untuk Yahudi, ini untuk kita jangan ego. Yang kita hak Allah Taala, hamba Allah Taala. Allah tentukan segalanya. Ikhtiar kita punya mengaku anak Allah, mengaku segalanya dan menafi hak orang lain. Dan ini musuh kita jelas. Walan tarda akal Yahud wal Nasara tattabi'a millatahum. Ini kan hafal semua ni. Okey. Sikit lagi habis ayat pertama. Ayat kedua bertentang untuk ahli agama. Ittakhudhu ahbarahum ruhban arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. La ilaha illahu subhanahu wa ta'ala. Subhanahu amma yashkurun. Inilah yang Ustaz Syed Fazil baca. Bukan lagi. Ittakhudhu ahbarahum ruhbanum arbaban min dunillah ni. Mereka mengampan ditam-ditam mereka ahli agama Tuhan selain Allah Taala. Saya ringkaskan lagi. Sikit tentang makna. Ahbar ni kalimah rahban. Rohban, rahaba juga tapi ahbar maknanya orang yang banyak membaca, banyak menulis, banyak cinta ilmu lah maknanya. Rohban ini orang yang kuat ibadat. Kita adalah ada kata-kata. Orang Islam yang baik adalah ruhbanul lail, fusabin nahar.
Ruhbanul lail fursa bin nahar. Ruhban ini kuat ibadah di waktu malam dan hero di siang harinya. Malam dan qiyamul lail dengan zikir dengan macam berbagai-bagai, siang terus di medan perang. Gitu Itu orang baik, orang hebat. Bukan malam berjaga, siang tidur. Atau semua sekali. Ruhbanul lail fursa bin nahar. Ringkas sekali lagi. Orang Yahudi yang mengubah kitab. Mengubah isi kitab. Nah, sebelum itu tengok sini dulu. Quran terjamin. Inna nahnu nazzal zikra wa inna lahu lahafizun. Taurat, Injil, Zabur boleh dirubah oleh parli-parli dia, rahib-rahib dia, agama dia. Quran tidak boleh dirubah sampai hari kiamat. Allah janji inna nahnu nazzalna 3 kali. Inna lahu lahafizun. Kami jaga. Ingat, Allah hanya jaga kalimat Quran saja, bukan hukum hakamnya. Hukum Allah amanahkan kepada kita untuk jaganya. Nah, tak boleh ubah. Siapa nak ubah satu huruf pun akan ada yang membetulkannya, insya-Allah. Jamin Allah. Inna lahu lahafizun, kami jaga. Tapi kitab lain tak jamin. Tak betul lagi sekali kalau kita tengok dialog Ibu Yati Indung bahawa Quran itu dan ini pindah-pindah ubah sebagainya, tak betul, sangat tak betul dan patut dimintakan. Memang jelas pada hukumnya, zahirnya hukum murtad. Tapi itulah Malaysia ada banyak Tuhan Harun, ada Pak Yahping macam tak jangan apa-apa. Dan tengok jelas, banyak tempat Al-Quran sebut bahawa Yahudi yang sering mengubah Quran, mengubah kitab mereka. Yuharrifuna kalimat amma wada'ih. Yuharrifuna kalimat amma wada'ih. Mereka mengubah Quran, ambil kitab mereka itu apa kalimatnya. Yaqulun sami'na wa asayna. Kami dengar, kami tak mengingkar. Nah, ini beza kita. Muhammad SAW, sami'na wa ata'na. Yahudi, Nasrani, sami'na wa asayna. Kami dengar, kami tak ikut. Kita dengar dan patuh. Dalam konteks ini, dalam konteks yang lain lagi, kami dengar dan patuh. Malam yu'mar maksiatin. Kami tak usah maksiat. Maksiat, la sa'ma la sa'ah. La ta'ah. Ini surah lagi. Surah Maidah juga ada kalimah yuharifun kalimah amma wada'ih. Surah Maidah lagi masih kalimah allazina qalu min qulubuhum allazina hadu wasama'un al-kadhib sama'un qaumin akharin lam ya'tuk yuharifun kalimah wada'ih. Kalimah min ba'di mawada'ih. Ini pada kalau tuan. Ini kemudian ceritanya. Ini yang sebenarnya. Yang malam ini 2 ayat itu saya nak tekankan ini saja. Yang lain tu lupa tak hafal kot. Kalau ingat alhamdulillah. Yang ni kisah Adi bin Hatim juga diterang berkali-kali sejak awal Habib lagi. Dia puluhan sedikit pada yang juga lain. Kisah Adi bin Hatim ini annahu lamma balaghathu da'wat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana qad tanassara fil jahiliyah wa usirat ukhtuhu wa jama'ah min qawmi thumma min boleh kita dikasih tanya. Kisahnya Adi bin Hatim ini dia yang Nasrani. Yang kuat Nasrani. Pegang kuat beragama Nasrani. Ringkas ceritanya lagi, adik masuk Islam. Kemudian adik dia ajak ikut Islam. Adik ajak untuk jumpa Rasulullah SAW. Dia pun pergilah jumpa Rasulullah SAW. Jumpa Rasulullah SAW. Masa masuk tempat Rasulullah dia, fi unuq adi salibun min fiddah. Dia pakai kalung. Dia ada gambar salib. Hebatlah ni. Okay. Kalau wadah yang dia pakai kata pakai stiker buat ada gambar presiden sekali dah. Dia memang panggil pantik betul lah pada agama dia hingga pakai salib masuk jumpa Nabi pun. Ketika dia masuk, Nabi sedang baca ayat ittakhudhu ahbaruhum ruhban arbaban min dunillah. Dia dengar ayat. Dia baca ayat ni. Ittakhudhu ahbaruhum ruhban arbaban. Mereka mengambil tuhan-tuhan. Tuhan. Faqul tu aku kata innahum lam ya'buduhum. Mereka tak sembah rahim mereka. Apa kata ni? Adi bin Hatim. Nabi kata apa? Bala innahum yuharrimuna alaihimul halal. Wa halu ibadum iyahum. Bahkan mereka menyembah parli-parli mereka. Apabila parli mereka atau rahib mereka, ulama mereka menghalalkan yang haram atau mengharamkan halal, mereka ikut. Maka dengan sebab itu Adi bin Hatim percaya betul lah kalau gitu. Tok guru kami kata haram yang halal kita ikut.
Yang ahli kata mengikut juga, maka bersembah untuk guru. Sembah berahib. Seringkas lagi. Akhirnya dia Islam. Akhirnya dia Islam. Okay. Saya baca semua. Ini saja saya masukkan juga ni kalau kita dalam buku, kita baca buku Ruhiyah tu. Ada Syekh Awal turunkan. Muka kalau yang Arab, muka 171. Kalau bahasa Melayu yang Malaysia, ciptakan Malaysia yang Ustaz Siddiq Fadil tantangan tu, 299. Yang saya atas silap mah 305 betul, 299. Kalau ciptakan awal Indonesia 339. Kata gini. Kalimah dia, ramai orang bertolak tanpa memiliki alat ukur, mizan, sehingga mereka menganggap syekh sufi itu maksum atau bebas dari dosa dan kesalahan. Mereka itu adalah orang yang sesat lagi menyesatkan. Ini kata Syekh Awal kepada orang sufi yang sesat, iaitu mempertuhankan syekh-syekh mereka. Sufi, politik, apa saja yang bertuhankan tuannya, menghalalkan haram, mengharamkan haram dan sebagainya, maka dia bertuhankan syekhnya, bertuhankan tokenya. Saya ringkas sekali lagi. Pelantik sesat. Pelantik ada perlunya, ya tentu, tapi kes ini sesat, iaitu percaya apa yang tulis oleh atau diucap oleh ulama mereka, pada mereka, ketua mereka. Hal ini berlaku dalam masyarakat Islam hari ini yang diperpegang dengan kata pemimpin itulah wahyu. Ini bahaya. Pemimpin kita ada yang salah, ada yang betul. Yang salah kita kena betulkan, betul sama-sama kita menyokong. Ketua yang baik adalah ketua yang dapat ikut, yang setia padanya. Jika dia lupa kita ingatkan, dia ingat kita sokong. Bukan dia lupa kita lupa. Dia ingat kita tak buat, tidak. Saya ulang. Pemimpin yang baik adalah pengikut, pembantu yang bila dia terlupa, membantu mengingatkan. Bila dia ingat, membantu menyokong, membantu. Gitu kan. Sekali lagi. Allah. Ini hadis Nabi. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, walakin qulu Abdullah wa rasuluh. Jangan kamu puja aku. Kata Nabi ni, Nabi bersabda, jangan kamu puja aku macam Nasrani. Orang Nasrani memuja Isa. Katakanlah Abdullah dan Rasulullah saja. Tapi ingat, bukan maksud tak ada menyanjung Nabi. Sanjung Nabi, pujilah Nabi setinggi-tingginya. Jangan sampai macam Nasrani yang bertuhankan Isa. Dan Nabi-Nabi kata gini, Qul innama ana basharun mislukum. Semua Nabi macam kita. Semua Nabi-Nabi semacam kita. Bezanya yuha ilayya, dapat wahyu Allah. Itu bezanya. Nama ilah wahid. Semuanya mengajak kita. Dan ingat, siapa mau jumpa Allah dengan baik, falyamal amalan salih, beramal salih. Dan ingat, wala syirik. Jangan syirik dengan apa saja pun. Ringkasnya, Yahudi Nasrani dimurkai Allah Ta'ala kerana mengikut orang terdahulu yang sesat. Yang kedua, awas, jangan bertuhan kamu pimpin atau ulama yang sesat. Yang tiga, perintah mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala dan jangan melakukan syirik. Wasiat terakhir untuk malam ini. Ya allazina ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya allazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini fahamkan pesan. Jangan duk fikir dekat nak mati di mana atau bila. Fikirlah bagaimana selamatkan kamu daripada kekufuran. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mati menakan muslim. Itu ini moga-moga ada pengulas yang membantu yang lebih baik pastinya insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih